Dah. Itu ni Tuan, antara dari sudut hakikat memang kuasa Allah Taala, tapi syariat ni aku yang mengangkat. Kita tak boleh nak cakap Tak boleh. Sebab ni cari kalimah hakikat. nanti orang cakap orang salah faham, sesat itu dia sesat. Dah. Saya nak menegaskan. Macam Kuasa ni Allah punya. Yang menjawab yang mengangkat dia kita. Tapi yang hakikat kita punya kesedaran sendiri. ya, dia sebab tu tadi tak boleh. Sebab tu kata tadi, sebab ni permulaan ni, yang ni kalimah hakikat. Jadi aku lawa. Hakikat. Betul tak? Dulu saya dengar yang lain, saya anggap macam itu. Tapi bila dah dengar ni, saya punya pemahaman tu dah lain. Okey, saya bagi contoh kat Tuan bagi faham. Kalau tuan-tuan minum air teh, sedap teh tu, boleh contoh kat saya macam mana? Jadi macam mana saya nak rasa sedap? Maksud saya, tapi atas kesedaran kita sendiri, Allah yang bagi rasa tu. Nah. Itu betul, itu hakikat tu. Yalah. Itu saya nak menegaskan tadi. Kita tak boleh nak cakap, okey ni yang minum ni Allah. Betul. Cuma sebab tu, saya faham. Terima kasih soalan tu. Soalan buka minda. Sebab tu saya kata kalimah ni kalimah hakikat antara kamu dengan Allah Taala. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam dan akal tu kamu diberi pada kamu pinjaman. Jadi apa yang kamu buat hari ni, kamu dipertanggungjawabkan. Contoh tadi, kita minum. Kita minum. Bila kita minum tanpa baca bismillah, jadi apa kita? Bukan tak kenyang lah, tapi tak jadi satu amalan, tak jadi satu kota pahala bagi kita lah. Jadi adat biasa lah. Sama juga kita ucap kalimah tauhid, kita tak faham. Jadi apa pada kita? Adat saja. Jadi biasa saja. Tak ada beza. Sebab tu bila kita faham, yang ni dalam ni bukan punya aku, kepunyaan Allah Taala. Jadi rasa macam mana? Rasa bertanggungjawab ke rasa macam mana? Bertanggungjawab. Ini alat Allah Taala ni kepinjam ni. Macam saya bagi abang motor pinjaman. Pinjam motor nak tak tiap hari. Saya buang minyak, motor baru pergi pinjam, nak buang minyak pergi. Balik minyak tak ada, motor pula kotor, tak basuh. Saya nak kata apa? Takkan saya nak biar. Jadi kita akan dipertanggungjawabkan, kita akan ditanya Allah Taala, apa yang kamu dah buat dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, pasal aku suruh kamu mengesah aku. Kamu tak buat. Sembayang tak buat, puasa semua tak buat. Jadi kamu akan ditanya. Sebab tu dia suruh kita faham, sebab ni kalimah hakikat. Individu tu sendiri kena naik saksi. Bila saya contoh saya jumpa tuan, jadi siapa yang angkat? Takkan saya nak kata Allah Taala angkat, tak betul lah. Jadi tentulah saya lah angkat syariat dah. Tapi dengan bantuan pertolongan alat Allah Taala yang boleh kan saya angkat. Macam tu betul? Macam tu lah. Tapi Ustaz, maaf saya panggil. Perkara yang sekarang kita lakukan, adakah akan ditanya balik pada kamu akan ditanya? Ditanya balik. Rabbikum 31 kali abang kata. Allah ulang. Kalau benar ulang 2 kali tu penting, tapi kalau 31 kali surah Ar-Rahman, penting ke tak penting? Ni bulu mata apa Allah akan tanya. Okey, aja. Lepas tu satu soalan lagi. Di manakah kita nak letakkan Allah itu Maha Tahu? Allah Maha Tahu dengan sifat ilmu dia. Dan Allah bagi kita akal. Betul. Contoh macam ni, kamu dilahirkan dalam macam saya lah, dilahirkan oleh ibu saya dalam bangsa Manja. Manja, orang Manja. Melayu Manja. Boleh tak saya protes Allah? Kenapa Allah bagi aku dalam Melayu Manja ni? Boleh tak? Tak boleh. Itulah sifat ilmu Allah, betul? Dalam ilmu. Baik, Allah bagi kita contoh kita ada ada Allah bagi rezeki lah, duit macam-macam. Allah suruh kita guna akal yang orang ni jalan yang baik. Kamu minum kalau minum jus okey. Cantik. Allah ada tak pilihan kita? Ada pilihan. Itu kalau gunakan akal. Betul. Boleh kita nak salah Allah? Allah dah tahu dah. Dah, Allah akan tanya akal tu. Baik. Faham tak apa? Jadi saya hurai dalam surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Takwin, tidak kami ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Maksud sebaik-baik kejadian ni tak ada dosa. Bersih fitrah. Tak ada syirik. Kami cipta sebaik-baik kejadian. Tak ada kesalahan apa-apa dengan kami, tak ada. Lepas tu
Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian apabila ia salah guna kelengkapan tadi, pinjaman tadi, kudrat, iradat, ilmu, hayat, famak, basar, kalam, kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendah, ke tempat apa tu? Neraka jahanam. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka yang tiada putus-putus. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan? Bukankah Allah Ta'ala tu seadil-adil hakim? Bukankah Allah Ta'ala tu seadil-adil hakim? Sebab dia bagi akal. Bukankah dia adil? Untuk apa guna akal? Ustaz. Tak apa. Satu saya sahabat yang cakap, kalau kita ni kurang siman, gila lah akal. Gila lah kita kata. Gila ni dia bukan mukallaf tau. Sebab akal dia tak waras dah. Dia gila kan. Dia tak boleh. Yang tu Allah tak akan petikai. Allah tak akan petikai dia. Yang Allah petikai, bagi akal kita waras, mak pak hantar kita pergi sekolah, ni semua gerak Allah juga kan. Dan mana ada mak pak nak jadi anak dari tak elok? Tak ada. Tiba-tiba dia guna akal waras, dia pergi ambil dada. Allah tanya lah. Allah akan tanya, kenapa aku bagi akal kamu pilih dada? Sedangkan harapan mak kamu salah gunakan. Bila penyalahgunakan, ini yang Allah petikai. Contoh saya nak lintas jalan ni, tengok lampu dah hijau untuk lintas zebra cross. Saya nak lintas, saya dah tengok lah hijau, saya pun lintas. Tiba-tiba main kereta mabuk, langgar lemak mati. Adakah kematian saya ni soal? Allah takkan soal kematian saya. Sebab apa? Saya dah ikut semua, ikut law. Itu mati kita syahid. Ada satu lagi tempat saya di Pulau Pinang, zaman dulu dia hutang banyak, lepas tu dia menega pokok seluduk semua, dapat tangkap kena bayar denda pula tinggi kan. Last sekali dia bengar, dia pergi Jabatan Pulau Pinang, dia terjun tak boleh lagi. Tentera laut Islam dapat mayat tu, cik dalam mayat tu, dia ikat patah ni, nampak? Memang dia betul-betul nak bunuh diri. Ini Allah tanya, nampak tak? Sebab itu akal ni dalam Islam dia suruh jaga, dia punya hizul akli, jagalah akal tu, mafasid syariah kalau kita bagi. Ada 5 benda tu. Jaga agama, jaga kerukunan, jaga harta, jaga akal, dan jaga salah satu dari syarat. Macam mana dia kata yang aku menentukan darjat masalah beza tentang akal tu. akal lagi. Akal lah. Usaha tadi, usaha. Macam mana kita nak perbaikkan diri kita? Contoh macam ni lah. Kalau kamu, apabila kamu, kita senang macam ni lah. Hak baik tu semua benda Allah lah. Hak lemah tu pada kita. Itu maksud dia. Hak benda-benda ni semua datang dari Allah. Kerana dia boleh menentukan darjat semua orang. Dia boleh menentukan. Kenapa dia jadi, kenapa tak bagi sama? Sebab itu, dia itulah masalah akal tu. Kalau tidak kita jadi puak Mu'tazilah. Kenapa kamu tak matikan aku waktu masa aku muda? Kenapa bagi tua masuk neraka? Nampak tak? Jadi makna hari ni kita susah ikan je tu. Kita cuba jadi apa yang agama Allah suruh dan itu saja. Memang selamat. Selamat. Kalau tidak, kita bila hujah pakai akal, kalau hujah akal tak boleh pergi. Contoh dia, bila kita kentut batai semayang, kenapa tak basuh pungguk? Cuma kita ambil wuduk. Kalau dia basuh pungguk, memang tai keluar. Itu saja. Okey, habis ada soalan lagi, ada soalan? Habis? Dah. Lah. Bagus dah. Itu soalan tu bila kita kemuka ramai-ramai ni, semua tahu. Oh, macam ni. Bincang. Jadi sebenarnya kita bukan nak cari siapa pandai. Kita semua sama. Kita serupa. Okey. Jadi dengan adanya arahan kalimah tauhid ni, dia suruh kita naik saksi. Syirik kofi tadi tersembunyi. Jadi kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam dan akal ni dia beri amanah pada kita supaya apa? Sebaik. Supaya kita faham kalimah yang tadi tu dia duduk dekat sini. An ilaha ni. Itulah Tuhan pada kita. Kita guna pakai siang malam jadi Tuhan. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu melihatnya orang-orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan? Ambil jadi. Bukan salah, tak salah. Allah Taala bagi siap kudrat tu tak ada masalah. Kamu guna pakai jadi Tuhan. Macam mana? Yang tadi cakap?
Macam mana? Aku ni kalau tak tolong hang tadi, naya tadi. Contoh, bukan tak betul kata tu. Tapi tidak hakikat dah. Siapa yang bagi tu? Kepuayan tadi. Hang kalau tak ada aku tadi ya, hang memang mati ya. Macam tu contoh. Duduk seorang-seorang dalam kampung ni, siapa yang kuat? Aku yang kuat. Tu syirik tu. Nampak? Dia Kita faham tak? apa? Okey. Tu nak tu kan? Tu cakap. Tak, tapi kata-kata tadi izin dari situ. Kata-kata kita tadi. Itu tadi Kalau Allah tak izinkan kita Tak cakap. boleh tak? Tak boleh cakap. ya. La tataharraku Ya. zaratun illa bi'idznillah. Tak apa. Kita satu zarah. Zarah benda yang kecil, atom. Lagi kecil dari atom. Atom pun tak buat kalau Allah tak izin. Itu Allah izin tu. Kenapa izin dari situ? Baik. Dalam ilmu Allah, kita catat keadilan Allah ni. Ya. Bolehkah kita protes? Tabat yada abi Bila habi wa tab. Cilaka. Kubra. Qala wala. Akbar. Akbar. Dia lebih pada kubra lagi. Sebab Fir'aun kata sudah turun dalam kitab Ba. Okey. Abu Jahal tu dalam ilmu Allah, kenapa dia mati dalam kafir? Sedangkan Quran tu tengah duk turun tu. Kalaulah dia masuk Islam, apa jadi dengan Quran? Cuba kita fikir. Ini semua ilmu Allah. Tapi tu bila Allah pilih kita sebagai Islam, alhamdulillah syukur. Syukur. Kita tak boleh protes dalam macam ni. Petikai bertanya. Tanda soal. Yalah, betul. Sebab tu tadi dia bagi kudrat tu, dia bagi semua tu, dia bagi akai Quran, hadis, dia bagi panduan-panduan. Suruh kita guide diri kita supaya tak terlajak ni. Jadi kita seorang-seorang duduk, ni jadi Tuhan tu. Hang ni bagus, cantik lawa. Terangkat habis tu jadi masalah tu. Sebenarnya datang puji-pujian ni pada Allah Taala supaya kita ni terima kasih Allah Taala ni hazza min fadri rabbi. Semua ni datang dari Allah Taala. Tapi kita ni bila dah tak faham kalimah tauhid, kita ucap pun tak tahu kudrat, iradat, ilmu, kita pun tak tahu datang dari mana. Kita kata kita. Selama ni kita kata siapa? Aku lah yang pandai. Aku. Perkataan aku tak salah. Tetapi dengan Allah Taala tu, kita duk pegang jadi Tuhan. Sebab tu sampai timbul berhala, jadi bergaduh, bertumbuk, sampai bunuh. Jadi kes ni tak faham ni. Jadi orang kata berdengki-dengki, jadi bergaduh, berbunuh-bunuhan, sampai berdendam. Kes pasal tak faham kalimah tauhid. Bukan kes apa. Kita sendiri. Sebab apa tadi kita sendiri? Kita ada beri pilihan tak? Cuba buka Quran. Dah buka tengok Quran. Tapi itu kita nak tengok Quran. Kita dah percaya pasal kita tak nak baca apa Quran, kita pun tak faham. Ma asabaqallah hasanatan fa minallahi. Ini ayat hakikat ni. Apabila benda tu baik bagi kamu, itulah kebaikan daripada Allah. Wa man asabaka syai'an fa minan nafsi. Barang siapa benda yang mai tak elok, ini kelemahan kamu. Minyak naik takkan nama kerajaan, takkan nama Allah. Tapi pengurusan kita tak boleh. Nampak tak? Betul. Tu contoh tu. Jadi makna kata benda yang baik ni semua pada Allah. Macam contoh coronavirus. Siapa yang buat kerja tu? Nak salah siapa tu? Ada orang tuduh Allah Taala. Bukan semua benda Allah Taala, bukan semua alat Allah Taala, tapi yang proses buat bagi jadi siapa dia tu? Yang berusaha bersungguh-sungguh berebut berbunuh-bunuhan nak bagi jadi coronavirus tu, pi curi daripada dia ceritalah, ambil pada makmal proses buat bagi jadi, lepas tu pi sewa. Siapa punya kerja tu? Apa yang tak izin Allah Taala semua izin. Tapi apabila kamu buat macam pepatah Arab kata manjada wajada, apabila kamu barang siapa bersungguh-sungguh, dia akan dapat. Kerana bila kita bersungguh, apabila kita nak jadi perompok pun, yang perompok yang profesional, kalau kita bersungguh-sungguh akan jadi. Dia akan jadi. Dia akan jadi. Allah akan bantu pula dia. Semua tu. Tapi itu dia kata haza, dia kata inna haza, aku bentangkan dua jalan. Sama ada kamu nak pilih jalan baik atau tu mana dia suruh apa? Kita guna. Jadi jawapan dia, kalau bila kita buat salah, kita akan ditanya, dipertanggungjawabkan. Dan Allah Taala berlepas tangan daripada kita, dia tak salah. Dia dah bagi semua siap. Ini dia yang dia jawab oleh Al-Quran lah. Dia ada akli dengan akli dia, Quran dengan akal dia jawab. Kalau kita pergi akal kita saja, tak boleh pergi.
Dia lagi banyak persoalan. Okay, dia kena isim. Okey, jadi cakap ni boleh faham? Tapi bagus soalan dia. Bagus. Okey. Bukan kita share macam abang dah, bukan kita nak cari siapa pandai dah. Kita semua ni tak ada apa. Kadang-kadang tanda tanya tu. Tanda tanya tu. Ya. Dia nak ambil faham. Kenapa buat ni? Kenapa? Tengok Nabi kata apa? Man yuridillahu bihi khairan. Apabila Allah mengenakkan seorang tu jadi baik, yufaqihu Din. din. Allah bagi dia faham agama. Ni hadis sahih ni. Saya tak nak ambil hadis maudhu' ke, hadis palsu ke, tak ada. Cinta palsu lah. Jadi kalau kita buat salah, kita kena tangkap polis. Terang jelas ni ada CCTV. Takkan salah Allah Taala. Ni siapa buat? Ni saya tak buat ni. Ni semua kedarat Allah Taala. Tak masuk akal. Ni contoh. Contohlah kan, contoh. Kita buat salah, tiba-tiba kita didapati bersalah. Kita pun ditangkap. Kita pun naik mahkamah. Ni kami dapati semua ni kami dah cek semua, kami dah saksi, salah kamu. Ini bukan salah saya, ni salah Allah Taala. Sebab apa? Dia ni kudarat ni dia punya. Mahkamah mana boleh terima? Ya. Kan dia ada bagi pilihan kan? Dia bagi pilihan kepada kita. Kacang Sazwan. Ya. Kacang Sazwan. Okey, apa cerita Sazwan? Untuk masa depan lah, in future. Apa cerita? Kena buat kerja bagi jadi tak? Tak, kena buat bagi jadi sampai jadi polis tak? Kena buat, kena usaha, kena sekolah, kena naik sampai jadi, bagi hasil jadi polis. Bila dah hasil, kita akan jadi apa orang? Jadi orang yang macam mana? Kita orang jadi kebanggaan rakyat Malaysia, kebanggaan mak ayah kita. Dipuji tak? Dapat kebaikan. Tapi kita cita-cita jadi polis, tiba-tiba pergi ke lain. Salah siapa tu? Dia atas usaha kita juga. Dia bagi jalan, aku nak jadi polis. Jadi apa kerja-kerja aku nak buat? Kena belajar bersungguh-sungguh. Ikut dia punya step tu. Sampai jadi polis. Kalau semua tu atas kita, atas tangan kita, kerosakan yang berlakunya, kerosakan langit di daratan di atas kerosakan kedua tangan manusia, bukan Allah Taala, kedua tangan tu. Yang hari ni yang berlaku semua bukan salah Allah Taala. Allah Taala memang maha mengetahui, maha kuat. Dia boleh buat macam-macam, tapi dia tak buat kerja merapu. Dia tak buat kerja salah, dia buat ikut sistematik. Angin kalau dia buat, contohlah kalau dia buat angin lah. Angin hari-hari sini angin kuat. Naya kita. Tak boleh. Hari-hari hujan, tak boleh juga. Dia mesti buat kadar-kadar keadaan-keadaan. Ikut. Dia sistematik. Kalau dia buat hari-hari panas, penat kita. Quran sebut qadar betul ya. Sistematik. Dia ada kadar dia. Qadar dan qadar. Ya. Okey, ada lagi tak ada? Okey, baik. Jadi yang kita duk guna pakai siang malam pagi petang ni lama-lama jadi Tuhan pada diri kita, yang tu yang menyebabkan kita jadi apa? Syirik yang jadi titul syirik tersembunyi pada diri kita. Tersembunyi sungguh. Kita seorang-seorang kita ni bukan kita dengan manusia, kita dengan Allah Taala, kita jadi apa? Aku kalau tak ajak dia ni jadi bodoh macam tu. Tu syirik tu. Tak sedar. Apa ni? Boleh saya masuk? Betul. Biasa dengar satu hadis, ada 4 orang yang Allah berikan kelebihan. Seorang ulama. Anak murid dia ajak kebanyakan semua yang jadi mufti, jadi Perdana Menteri apa ni, cerita ni zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah lagi lah. Sebab hadis ni Rasulullah yang bercakap, hadis kursi nak yang ni Abu Hurairah cakap. Kemudian yang kedua tu, dia ni kalau nak pergi perang, dia akan duduk di depan ni. Duduk depan ni perang. Dan dia pun mati syahid. Yang tadi ulama dia pun mati dalam mengajar anak-anak murid dia. Kemudian yang tiga ni, orang tiga ni dia baca Al-Quran cukup merdu. Quran kalau orang pandai dia panggil mukrik. Mukrik ni dia macam kalau orang mengaji ya, bukan takat jadi hakim tu, lebih pada hakim, dia cukup tahu. Setelan ayat dia pun dia boleh tahu kan. Tapi tu daripada ni kan. Mukrik. Dan yang keempat ni, dia ni suka infak harta dia. Siapa nak pergi haji ke tambah nak pergi mengaji agama, dia lagi suka dia infak. Empat-empat ni meninggal. Tak ada yang buat jahat pun.
Dalam hadis tu kata semua masuk neraka. Terkejut semua. Kenapa? Maka timbullah satu hadis yang selalu kita duk baca. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap perbuatan tu diserta dengan niat. Allah akan pandang pada niat tu. Sebab niat depa ni semua nak dipuji orang. Depa pun dah dapat dah niat ni, tetapi dia sandar kepada Allah, depa tak. Sebab hak yang ulama ni dia syirik dengan ilmu dia. Yang berani tu dia syirik dengan keberanian dia. Yang suara merdu syirik dengan suara dia. Nampak? Dia tak kesana dengan Allah pun. Dia tak kata hadza min fadli rabbi, tak ada. Kan? Dan yang sponsor tu syirik dengan harta dia. Nampak? Bukan buat jahat pun. Boleh tak salah Allah? Hadis ni, hadis kursi ni daripada kalam Allah disampaikan dirawi oleh Nabi sendiri. Apa beza hadis kursi dengan hadis Nabawi? Siapa yang tahu? Kita dengar hadis kursi, betul hadis Nabawi. Bisa dengar kan? Hadis 40. Kursi daripada Nabi tu. Kita duduk Allah, kursi. Kursi ni mai daripada Allah, direct daripada Allah. Cuma yang perawi tu Nabi Muhammad. Kalau hadis Nabawi, hadis tu daripada Allah, Nabi yang cakap, sahabat yang perawi. Tapi asal mai daripada Allah. Apa beza dia Al-Quran dengan hadis kursi? Apa beza dia? Mana sama? Nama pun dah tak sama. Ya, Al-Quran tu mai daripada kalamullah, kalam Allah sendiri. Sebab itu dia panggil kalamullah. Jangan main-main. Direct. Sebab itu kalau satu huruf kita baca, Allah ganda 10. Kan? Ni hadis sahih ni. Kan? Tapi kalau kita mengaji hadis, dia hanya dapat ilmu ya. Huruf-huruf dia tak kira pahala. Nampak? Mana Quran ni penting. Saya dah catat Quran lah. Cepat ya sahabat. Kalau kita continue lagi. Jadi nak kena, kalau macam tu nak kena tulis betul. Ya, itu betul. Dah faham dulu yang keupayaan tadi diberi pinjaman pada kita supaya kita buat kerja. Jangan salah guna. Itulah tak habis. Ni nak bagi kita ambil kepahaman penyaksian. Kepahaman penyaksian ni penting. Kalau kita tak ada kepahaman penyaksian, kita masih lagi dalam keadaan tak faham. Dan jadi soalan-soalan tu bagus, tapi kita nak kena detail lagi. Oh, kenapa dia macam ni? Jadi yang tersembunyi pada kita ni 8 perkara: kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama pasal kalam. Kita kena ada kesedaran dan kepahaman dan juga penyaksian. Bukan kepunyaan aku. Zahir tak zahir tu? Siapa punya? Allah Ta'ala punya. Alat Allah Ta'ala bagi pinjam, guna pakai supaya kita buat kerja-kerja mengesah Allah Ta'ala. Bukan buat kerja-kerja kesalahan tadi. Dia suruh kita mengesah Allah Ta'ala. Dia tak suruh buat kerja jahat. Tak ada pun. Tak ada arahan, semua arahan suruh buat mengesah Allah Ta'ala. Jadi bila kita salah guna kelengkapan, kita guna pakai, lama-lama kita jadi apa? Kita nampak kita lah. Kita tenggelam dengan apa? Keakuan kita. Macam saya cakap tadi, seorang-seorang duduk dalam bilik, tak ada siapa seorang-seorang. Aku ni orang paling pandai yang kampung ni, siapa tahu. Nampak tu? Dia mengaku dengan apa? Dia angkat diri dia sendiri. Itu yang masalah kita ni. Tu yang tersembunyi. Okey, contoh. Macam abang nama apa? Abang Amir. Abang tahu saya fikir apa? Tak tahu. Dan saya tak tahu apa yang fikir. Ini tersembunyi ni. Tersembunyi, tak tahu. Ni yang bahaya. Saya tak tahu. Kod lah abang. Nampak? Itu. Dia nama dia tu, dia kata syok tu. Yang ni yang bahaya. Sedangkan Allah Ta'ala kata, kamu kena membersih jiwa kamu. Husnuzon. Jadi yang ni yang masalah kita. Nak suruh Allah Ta'ala suruh kita naik taksi supaya kita faham, terang, jelas, menyaksi. Oh, yang ni pun, yang ni yang masalah aku ni. Tak boleh keluar daripada apa? Tadi yang macam kau kata tadi. Apa ni, sombong, riak, bongkak, takabur, bukan duk luar, di dalam kamu. Kamu tak tahu, kita tak tahu, saya tak tahu apa yang kau fikir, apa yang dalam hati saya tak tahu. Ni yang tersembunyi, tu nama dia tersembunyi. Tersembunyi tu, tersembunyi, orang tak tahu. Tak tahu. Kalau beritahu dah jadi terang lah. Jadi bergaduh lah pula. Okey. Jadi kena menyaksi tak? Setiap individu kena naik saksi tak? Syirik tersembunyi tu. Kena menyaksi.
Bila menyaksi, kita faham. Oh, barulah kita apa? Jadi orang macam mana? Orang yang selesai syirik jali kita. Tadi syirik jali sudah, syirik kopi pun selesai. Kita sedar, oh ini kalau aku ada sifat faham, kalau aku ada sifat dengki macam ni, kan? Rasa macam aku punya, aku yang kuat, aku yang pandai, aku yang gagah. Rosak lah. Tak kira lah aku cantik, aku lawa ke, suara aku sedap ke. Semua datang alat Allah Ta'ala. Bukan tak boleh puji, Allah Ta'ala pun puji manusia. Tapi kadang-kadang puji kita tu melebih daripada Allah Ta'ala. Contoh, kita duk puji siapa? Puji, macam contoh sekarang ni artis lah, senang cakap lah, senang. Puji orang tu, puji orang ni, bukan tak boleh puji. Bagus juga, tapi boleh melebihi jadi macam mana? Jadi Tagut. Faham? Jadilah Firaun. Firaun tu yang jadi kes macam Firaun, jadi Namrud. Ni yang masalah kita. Terangkat. Jumpa Pak Usop. Umur berapa? 65. Nampak macam 40 tu. Habis ha? Dak. Contoh. Contoh. Betul tak? Raja nak family dah. Lepas tu dia pakai iPhone 11 Pro lah. Ambil gambar jadi muda lah. Lagi terangkat lah. Contoh. Contoh kan. Ini yang masalah kan. Orang yang puji pun syirik, yang dengar puji pun dua-dua syirik. Masalah berat. Tersembunyi sungguh syirik tu. Kita tahu, kita memuji. Okay lah, kita tahu tak apa macam dia. Tiba-tiba kita terasa, orang puji kan. Haza min fadli rabbi. Selamat. Tak ada masalah. Ni poin dia kita tahu. Orang puji aku ataupun aku puji orang. Atas kerana apa? Haza min fadli. Ini semua anugerah daripada Allah Taala. Tu saja. Simple lah. Bukan nak quote fikir, tak payah. Ini bukan nak suruh kaji virus. Tak ada. Ini suruh nak tahabak. Faham tak? Tak apa-apa. Yahudi ni bukan punya banyak Nabi dan Rasul. Allah Ta'ala hantar ke dia. Bukan kata ahli kitab lah tu. Dia boleh pusing balik. Sebab apa? Kita kena faham. Iblis ni, dia psikologi kita tau. Daripada akal, pemikiran dan jiwa kita. Dan iblis tu ada pada diri kamu. Setiap individu ada iblis. Dan syaitan. Dia boleh psikologi kita siang malam. Kita elok-elok. Awal hari baru pukul 5. Tak pergi habis sembahyang. Siapa yang hasut siapa tu? Adakah dia hasut saya? Ada. Iblis yang berada diri kita. Syaitan berada. Sesungguhnya syaitan tu terang lagi. Musuh kamu terang lagi tu. Terang lagi je tu. Bukan. Yang datang ni pun iblis juga. Iblis yang pada diri dia hasut. Hampir hasut dia tu. Abang dia, nak pergi mengaji buat apa? Jom kita pergi karaoke lagi bagus. Contoh. Iblis daripada mana? Diri kita juga tak? Ini yang bahaya. Sebab apa? Perkara yang batalkan syahadah tu ada 4. Pertama, sifat ketuhanan, rububiyah. Apa yang ada sifat ketuhanan? Dalam ketuhanan ni ada apa? Orang contohlah ni, contoh. Agung, Perdana Menteri, lagi siapa lagi? YB. Dia panggil tuan. Orang ni duduk, dia nak apa? Dipuji. Dia ada sifat apa? Sombong, riak, bongkak, takabur. Macam Firaun lah. Tu sifat ketuhanan. Orang-orang macam ni, dia kalau tak puji, tak boleh. Hang kena panggil aku YB. Kalau tidak, aku tak tolong hang, tak hantar bantuan. Ini masalah. Hang kena panggil haji. Sebab apa? Itulah tu sifat ketuhanan tadi. Yang membatalkan syahadah. Yang kedua, sifat kebinatangan. Apa sifat kebinatangan? Sifat kebinatangan ni macam mana? Orang kata perangai hang macam lembu, kan? Perangai macam kerbau, perangai macam kucing, macam anjing. Tu sifat kebinatangan kita. Ada apa setiap manusia? Kadang-kadang macam anjing dengan kucing. Duk bergaduh 24 jam, siang malam pergi petang. Itu. Apa tu sifat Sifat kebinatangan, kesaitanan. Tadi apa? Sifat syaitan. Sifat kesaitan apa? Menghasut. Apa dia? Batu api. Dengki, riak. Lepas tu hasut, dengki, bisik membisik. Ni kerja iblis syaitan ni. Dengki, tamak, khaloba. Tak cukup, tak puas-puas. Ni sifat iblis. Ni tu yang membatalkan syahadah kita. Kalau ada sifat ni, batal syahadah kita. Yang keempat, sifat keserigalaan. Macam mana nak faham sifat keserigalaan ni? Nak faham macam mana? Hilang rasa malu dah. Keserigalaan ni dia apa? Dia
dendam kusumat. Ke serigala ni kalau dia nak makan kambing, 2 minggu dia tunggu tu tak apa. Yang penting dia dapat kambing tu. Nampak? Hang jaga hang. Hari ni tak apa, hari hang. Hari ni hari aku. Nampak ada tak? Kita boleh tengok hari ni macam mana dendam tu. Anak Ibrahim jadi keluar dari timbalan berhenti tahu apa? Sampai hari ni tak hari ni. 2 PM tepi je. Jadi orang tempat saya tu mentampur tempat saya memang. okey. Jadi yang kedua apa dia? Yang kedua apa dia? Aku tak ampun dosa hang sampai hang mati. Nampak tu? Keserigalaan. Aku tak ampun dosa, aku tak maafkan hang sampai mati. Ketujuh keturunan sampai akhirat takkan mati. Ada. Macam tu sekali, ada perangai macam tu, sifat beramalan tu, habis syahadah batal. Dahsyat tak? Batal syahadah. Sebab apa? Bukan kafir dah, lebih pada kafir lagi dah. Ni, sebab dia guna tak kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama kalam tu dia guna pakai ke buat kerja salah. Dia jadi apa? Jadi sombong, jadi riak, jadi bongkok, jadi takabur, jadi sifat kesihatanan. Bukan tak ada, dia tak ada ilmu. Ilmu tak ada satu. Yang tu yang masalah juga. Bila kita dah faham, oh yang inilah syirik kofi. Kita dah tahu, saya dah beritahu sifat-sifat apa ni ketuhanan, kesihatanan, kebintangan dan keserigalaan. Kita kena sedar ini tak boleh. Kalau aku ada sifat ni syirik. Habis tak kira lah pergi haji 500 kali ke. Tak kira, takkan ditolak. Sedekah lah 5 juta apa ni tiap-tiap tu tak guna. Tak ada apa. Boleh faham tak? Boleh dah menyaksi lah? Menyaksi lah? Menyaksi lah? Naik taksi lah kan? Naik taksi syirik kofi. Okey. Dalam syirik kofi ni dia ada tujuh syirik lagi. Yang ni tuan-tuan saya beritahu dulu, nanti tuan-tuan kena jawab sendiri. Saya tak boleh tolong. Saya tak boleh tolong. Okey, sebelum saya nak pergi syirik kofi ni saya nak tanya lah. Ulang balik daripada syirik jali tadi. Daripada syirik jali itu kita kena nafi daripada ujung rambut sampai ujung kaki, bukan kepunyaan. Bukan. Terang jelas tak? Terang. Okey. Lepas tu yang kedua, syirik kofi tersembunyi, kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam, akal, kulit, bulu, roma, tulang, darah, daging, otak, bonak, pendengaran, penciuman, gerak dan diam. Selain bulu roma ke, titik tulang ke, sekutu daging, sekutu darah, sekutu tulang siapa punya? Kepunyaan siapa? Sahih? Apa dalil bukti yang kamu kata bukan kepunyaan kamu, kepunyaan Allah? Saya bagi bukti. Yang tu perkataan. Saya nak makan nasi, kena ada nasi depan ni. Kena tunjuk kat saya. Oh ni nasi. Okey, baik, betul. Kita nampak. Nampak benda. Benda yang kita sebut. Dah ini kepahaman ni berdiri di atas kepahaman penyaksian sendiri. Tadi saya dah beritahu ni nak kena tunjuk bukti. Kita nampak sendiri. Nampak apa yang kita kata tu. Tiada lain, tiada bukan. Kau semua ni. Nak dizahirkan. Bukti Bukti yang kita dah serah lah tu tadi. Penjelasan tu habis. Tak ada lagi kita punya. Betul. Macam mana tu? Sebelum mati. Sebelum mati lah dah Kita tengok yang nampak kata bukti. Kan? Bukti nampak. Kalau kita tak nampak, ada bukan ada bahan. Kita nampak yang kita kata pulang benar. Macam mana Pak Usop? Ya? Nampak tak faham soalan? Tak faham soalan? Nampak kabur. Kabur pula. Allahu Akbar. Wiper tak kuat. Jadi saya cakap macam ni. Cuba dak ni Pak Usop tengok. Pak Usop tengok. Saya cakap macam ni daripada ujung rambut sampai ujung. Itu tengok contoh. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki, kiri kanan, luar dalam, atas bawah, depan belakang, bukan punya aku. Perkataan tak? Untuk apa? Kepahaman tak? Fahaman. Lepas tu syirik kedua, kofi tersembunyi, kulit apa ni, kudrat, iradah, ilmu, hayat, samak, besar, kalam, akal, kulit, bulu, roma, tulang, darah, daging, otak, bonak. Saya ada seorang-seorang, penciuman, gerak dan diam. Selai bulu roma, bukan aku punya. Titik darah, kan.
Ketua tulang pun bukan. Sekeping daging. Baik, bukan. Punyaan kamu. Tak mau fikir ke? Apa bukti yang aku kata bukan aku punya ni? Tak mau fikir ke? Bercakap dah. Dia kena ada apa? Bayan terang. Dia kena ada mantik. Kena logik. Itu kamu kata. Kita duduk kedai kopi, teh satu, tulis teh pergi ambil. Mana teh? Tak main-main pun. Tak main pun teh. Saya minta teh ni mana? Contoh macam tu lah. Nak tunggu teh atau main je mana? Nak tahu, oh, ya ni lah, okey ni lah cik, ni lah Tuan Wahid, ni lah bukti yang kata saya kata bukan dengan saya. Itu baru betul. So, dia kena ada ketinggalan berfikir sini. Nak serah. Kalau kita kata macam tu, kalau tuan-tuan ikut yang tu syirik kopi, yul kopi, ilal kopi tu tak pergi. Bukan. Dia nak main ni ilah. Dia nak pergi sebelum nak pergi kopi, yul kopi, ilal kopi. Syirik yang ketiga tu. Ni bagi tolong beritahu kedudukan kepahaman kita. Apa yang kita dah faham dah serah dia. Aku dah serah. Apa bukti aku dah serah? Kena ada bukti. Saya paskat kerja balik pukul 5. You sudah balik dah? Sudah balik. Tak apa. Dia boleh percaya boleh pakai ke? Ataupun Pak Usop telefon, bos, ini hari saya tak kerja. Saya MC ya. Tak apa MC ya. Apa bukti kamu MC tu? Esok kena bawa surat tak? Tak bawa surat. Itu kamu kata kamu MC, surat dia mana? Nama ya. Artinya kita tidak melakukan yang apa yang Nak diserah juga. diserah. Macam Ya. mana cara penjelasan? Itu dari sudut pengurasan ilmu. Jadi memang macam itulah. Kita cakap daripada ujung rambut sampai ujung kaki, kiri kanan luar dalam atas bawah bukan punya aku. Betul, sahih betul. Faham dah sungguh, cantik. Jam nyaksi bukan. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam dan akal. Bukan punya aku. Sekeping tulang ke, selai bulu roma pun bukan. Terang, tanya. Ni Pak Usop buat ke? Betul Takkan Pak Usop kata, ini bukan. Ada doktor tu buat. Tak masuk akal ya. Tak boleh ya. Ni bukan Allah Ta'ala. Habis ada satu doktor duduk kat Perancis tu. Dia yang buat ni. Tak masuk akal. Tak mahu macam tu. Nak betul. Alah contoh. Pulut kuning. Jadi macam mana nak membuktikan kepada Allah Ta'ala yang aku dah serah? Yang tadi tanya tukang kata tu syirik ketiga. Dia ada lihat zakuru ulul albab, kena ada ketinggian berfikir sini. Dia bukan masalah, masalah sini Allah Ta'ala nak kamu faham betul-betul duduk di atas kepahaman penyaksian sendiri. Yang kata bukan kamu punya. Contoh macam mana? Kita dulu Mana kita nak ceritakan dengan orang, kita nampak sendiri. memanglah ini syariat, kena habaq lah guru dengan murid. 1 tambah 1 apa? Saya tahu lah. Contoh. Sekolah saja 1. Dia ni kata 1 tambah 1. Okey, dia ni jawab 2. Kamu 1 tambah 3, dia ni jawab 4. Okey, 1 tambah 5. Saya tahu cikgu. Apa dah? Saya tahu lah. Apa yang kamu tahu? Saya tahu lah. Ni cerita piramid Doremi, tak mahu macam tu. Tak mahu. Dia dah faham tapi apa? Tapi guru kena tahu lah. 1 tambah 1, 1 tambah apa yang kamu tahu? Takkan dia kata saya tahu lah. Yalah apa yang kamu tahu? Sekolah pun ada periksa oi, kena faham. Mi goreng cakap tiaw. Pula kena cakap balik dan mengajuk. Itu syirik kopi. Jangan itu syirik nombor 3 jangan pergi. Ni nak syirik cerita kamu dah serah tu macam mana? Jangan pergi sana. Nak bercerita dengan guru. Maksudnya kita nak serahkan macam mana? Apa yang kita dah nafi tadi bukan punya aku. Apa bukti kamu dah nafi? Kalau macam dari segi solat kita serah ke apa? Dah tak masuk. Ni cerita antara nak bagi faham. Boleh abang boleh bang? Tak faham. Boleh kata saya urang balik ataupun macam mana? Dah serah dah. Dah serah tadi. Tengok. Abang dah serah dah. Kudrat daripada ujung rambut sampai ujung kaki, kiri, kanan, luar, dalam, atas, bawah. Dah serah ke tak serah? Tak boleh balik. Serah dulu. Dia dah serah. Lepas tu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sangat besar kalam dan akal. Serah tak? Kulit, bulu, roma, tulang, darah, daging, otak. Kepunyaan siapa? Perkataan ke ataupun penyerahan tu? Perkataan penyerahan tak? Kepahaman sampai aku dia betul. Bukti dah.
Ha? Buktikan dengan syahadat. Syahadah kan? Gigi yang sudah yang tak Tak semua suka gigi oh. Ini cuba adakah soalan ni tak masuk akal tu Haji? Kena tanya saya tak logik macam ni. Apa jadi bukti tak logik kenapa? Ha? Contoh macam ni. Ni contoh. Nak bagi clue kesian kau. Bagi. Clue. Jangan naik bulu lah. sampai tegang ni. Ha? Tapi kita kena boleh buat sorok. Kalau sorok kami tak mana. Ya. Tapi dia kena suruh sama fikir lah, fikir. Jangan fikir ni. Cuba tengok pada diri kita. Apa yang tak Allah Taala punya. Itu betul tu. Ya.